Batik pada satu ketika dahulu hanya menjadi pakaian harian bagi wanita di rumah. Namun kini situasinya berubah apabila ia diberikan suntikan baru oleh peraku fashion untuk digayakan sebagai pakaian formal maupun kasual. Kaedah pembuatannya juga menggunakan teknologi baru iaitu teknik diatik. Paparan kali ini akan meninjau hasil seni yang menarik ini. Berbanding beberapa dekad lalu, seni batik kini semakin dihargai dan mendapat tumpuan di kalangan peraku fashion tempatan yang menerokai keunikannya di persada antarabangsa. Kebanyakan hasil buatan batik di pasaran menggunakan kaedah konvensional dan lebih cenderung kepada bentuk abstrak dan flora. Bagaimanapun, buat julung kalinya, pelukis batik Sam Karuna melakukan pembaharuan kepada industri batik dengan memperkenalkan batik diatik. Teknik baru ini menampilkan lakaran yang halus, teliti dan belum pernah dihasilkan oleh mana-mana pelukis batik sebelum ini. Sam Karuna seperti pengkarya lain yang gemar menghasilkan motif abstrak. Tetapi, usaha berpuluh tahun tidak sia-sia apabila menemui teknik diatik pada tahun 1970-an. Sam mengambil masa 3 tahun untuk mahir dengan teknik ini. Ia memberi lebih kepuasan kepada dirinya. Malah, setiap motif, lakaran dan garapan warna yang terhasil membawa mesej mendalam. Di kalangan pelukis tempatan agak sukar ditemui pengkarya yang serius mengetengahkan buatan batik baru sebagai identiti karya mereka. Kali ini, kru Panorama berpeluang menyaksi sendiri bagaimana buatan batik menggunakan teknik titik dot metrik dihasilkan. Proses membuat batik diatik dimulakan dengan lakaran. The sketch if you're a professional, we should just straight away try use a pencil to just sketch the outline, see light pencil. Lakaran amat penting kerana ia merupakan langkah pertama membentuk subjek secara kasar. Tanpa lakaran, seseorang pelukis tidak dapat memberi gambaran kepada subjek yang hendak dihasilkan. Bagi pelajar yang tidak dapat membuat lakaran, mereka diajar untuk melukis subjek berpandukan gambar dengan menggunakan kertas surih. Proses ini juga dikenali sebagai trace. Disebabkan sambutan peminat terhadap batik diatik begitu baik, Sam sanggup mengenepikan masa lapang dengan berkongsi ilmu dan pengalaman dengan kumpulan pelajarnya. Menerusi pusat latihan batik Collectors Art Gallery yang ditubuhkan pada tahun 1989, Sam mengajar cara-cara menghasilkan batik bermula dari peringkat awal hingga intensif. Kebanyakan pelajar yang datang mempelajari seni batik daripada Sam terdiri daripada pelbagai golongan. Kebiasaannya pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan bergantung kepada kemahiran individu. Pelajar hanya mengambil masa antara 2 hingga 3 tahun untuk mendalami kemahiran ini. Di pusat latihannya, kelas diadakan 4 hari dalam seminggu selama 3 jam. Di samping melukis batik, Sam Karuna juga menubuhkan pusat latihan bertempat di rumahnya sendiri di Bangsar. Ketika ini, Sam Karuna mempunyai 65 orang pelajar tempatan dan luar negeri sepenuh masa. Selepas peringkat lakaran, setiap pelajar diajar untuk melilin hasil lukisan mereka. Proses ini boleh dilakukan dengan menciduk lilin panas menggunakan peralatan khas iaitu canting.
Berbeza dengan batik konvensional yang menggunakan dua jenis lilin, iaitu parafin dan resin, teknik dietik hanya memerlukan lilin parafin sahaja. Sebaik proses melilin siap, peringkat seterusnya adalah mewarna, di mana pelajar didedahkan dengan teknik mewarna subjek dengan betul. Sekarang ni saya tengah belajar dekat Australia and saya cuma datang sini untuk gain experience sebab saya tengah belajar pasal art. So banyak juga punya teknik yang ada belajar sebab batik is relevant dengan apa yang saya belajar sekarang kan. I've been here for around a year, I think, and I really enjoy it. It's really nice. All the things that you can do, you just can take a quick look at what everybody is doing. 友達がやっていたので、その作品を見てすごく綺麗だったので、この教室に通い始めました。マレーシアの花が好きなので、その作品をどんどん作っていきたいと思います。 Dalam menghasilkan batik dietik yang sempurna, peralatan seperti canting, berus dan pewarna amat penting. Just dip it inside and then take it a little bit and wipe it. Then go over the same line, the sketch where I did on the line, just on the line. The coconut tree. Now I'm waxing all the coconut leaves now. Can you try? If I can just what I did on the coconut tree. Apa yang membezakan batik seni halus dengan dietik ialah lukisan titik halus serta semburan lilin yang dilakukan pada hasil karya. Peringkat ini boleh dilakukan sama ada dengan menepuk dua berus antara satu sama lain atau melukis titik kecil pada keseluruhan lukisan. Bagaimanapun, semburan dan titik kecil yang dibuat sebelum dan selepas melilin tidak semestinya dipraktikkan pada semua lukisan. Sebaliknya, bergantung kepada kesesuaian subjek. Sebelum memulakan proses mewarna, Sam mengenal pasti subjek utama pada lukisan. Subjek itu dikenali sebagai focal point of painting. Selepas menentukan subjek utama, barulah ia diwarna menggunakan satu atau dua tona warna yang berpadanan. Selain menepuk berus, Sam juga meletakkan titik kecil pada keseluruhan lukisan bagi mendapatkan kesan dietik. Pada peringkat meletakkan titik kecil adalah paling sukar kerana ia mengambil masa yang lama selain menguji kesabaran diri pelukis. Jika karya yang dihasilkan bersaiz besar, maka kerja yang dilakukan pasti mencecah hingga beberapa bulan. Selepas mewarna, hasil lukisan dikeringkan menggunakan cecair sodium silikat. I started something on my own. And during the trial and error, I tried all the different, I spent about nearly 3 years trying different techniques of different artists, different techniques that involve internationally, locally, everything. And it's by accident I found this technique. Then I knew, that I am heading somewhere different. Sejak bergiat aktif dalam batik dietik, Sam sudah mencipta ribuan karya yang mendapat tempat di hati orang kenamaan di samping menjadi koleksi peminat seni antarabangsa. Bagi Sam, dietik melambangkan ketelitian, ketekunan, kesabaran dan gambaran cita rasa pelukis.
Beliau bertekad untuk menjadi pelukis profesional dan mempromosikan batik di seluruh pelosok dunia. Ternyata hasil karya batik Dayak ini wajar diberikan pendedahan dan sokongan yang sepatutnya. Seni batik yang menjadi warisan dan budaya negara perlulah disemai di kalangan generasi muda agar mereka lebih menghargai khazanah yang ada di Malaysia.